Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yuti'il hadiya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat mengerjakan solat subuh pada pagi ini dengan secara berjamaah. Kepada mereka yang berjamaah di surau ataupun masjid karya masing-masing, dan juga kepada mereka yang bersolat jamaah di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Jadi bersyukur kita kerana kita berjaya dalam menjalani perjalanan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah ni dia ada dua lah. Sebagai hamba Allah yang bersyukur dan sebagai hamba Allah yang kufur. Jadi kalau kita dapat melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita adalah daripada golongan orang-orang yang syukur. Alhamdulillah. Macam tu ya tuan-tuan. So pagi ni saya ingin berkongsi sedikit lah pagi hari Ahad ni. Kalau dah tuan-tuan tak ada pergi mana hari ni, kalau yang nak bercuti tu, yang tengah bercuti tu, Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kita boleh bercuti lah daripada melakukan kerja-kerja, diberi cuti, yang mana dapat berjalan bersama-sama anak-anak, beriadah, bercuti ke tempat-tempat peranginan, mana-mana. Alhamdulillah, itu semua nikmat Allah Ta'ala bagi. Jadi kalau kita dapat melaksanakannya itu baguslah dari segi merehat minda, merehat diri dan sebagainya. Jadi pagi ini saya nak berkongsi sikit lah, berkongsi sedikit santai-santai ya tuan-tuan, santai-santai dalam satu kitab kecil ni, satu kitab kecil ni. Jadi tajuk dia adalah laksanakan solat. Santai-santai tuan-tuan ya. So jom kita sama-sama kita berkongsi berkenaan dengan laksanakan solat. Bermulanya solat itu adalah tiang rukun bagi agama. Dia merupakan rukun agama. Maka janganlah dipermudah akannya. Dirikanlah segala haknya dengan melakukan yang rukun berserta yang sunat padanya. Buat yang rukun wajiblah kena buat. Tidak tak sah pula solat kita. Lepas tu tambahan sunat-sunat. Tambahan sunat-sunat tu memastikan kita punya solat tu cover lah apa yang kurang sempurna tu. Macam tu ya. Peliharakan waktunya dan jangan sampai tertinggal akan dia. Kena jagalah waktu solat tu. Kita ada 5 waktu solat sehari semalam. Macam waktu subuh pagi ni, dekat tempat kita orang ni, dekat Selangor ni, dia dalam masuknya waktu lebih kurang 5.50 macam tu lah, 5.50 something lah, 5.55, 5.54 macam tu. Tengok kawasan ni tuan-tuan. Jadi kita kena bangun awal daripada itulah. Kalau kita sama-sama nak berjamaah dengan ahli-ahli karya kita dekat surau masjid, jadi kita bangun awal lah. Bangun awal, bersihkan diri. Kalau siapa yang kebiasaannya mandi-mandi, ambil wudu dan pergi ke surau masjid berdekatan, ya. Dan jagalah waktu dia tu. Kalau terlambat sikit ke, kita kena tahu waktu dia lah, waktu masuknya. Kalau kita terlambat macam mana? Kita terlambat daripada waktu yang ditetapkan tu, bila kita sampai-sampai Tok Imam dah mulakan takbiratul ihram dia, kita dah terlepas. Sebab tu kita kena pergi awal. Kita kalau dapat cantik dia, sama-sama bertakbiratul ihram tu bersama-sama dengan Tok Imam tu. Itu is the best. Kalau siapa yang dapat istiqamah dalam 40 waktu takbiratul ihram bersama-sama dengan imam, insya-Allah dia akan jadi orang yang istiqamah di dalam solat berjamaah. Cuba ya tuan-tuan, cuba. Kalau yang mana baru-baru nak berjinak-jinak, Waalaikumsalam. Siapa yang baru-baru berjinak-jinak untuk bersolat jamaah kan, pastikan kita tu bersama-sama dengan imam boleh
imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Kita takbiratul ihram kita tu hampir dengan imam. Itu the best. Dapat 40 waktu, insya-Allah kita akan istiqamah dalam solat berjamaah. Itu ya. Jadi waktu-waktu tu kita kena jagalah. Dia kata sini jaga waktu-waktu tu. Jangan tertinggal akan waktu-waktu tu. Jangan jadi subuh gajah pula kan. Bangun pukul 8, bangun pukul 9. Macam mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam subuh. Barang siapa jua yang meninggalkan solat, maka dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Itu yang dikatakan oleh pengarang. Jangan main-main tuan-tuan. Kalau kita tak solat, kita seolah-olah meruntuhkan agama kita. Sebab apa? Sebab solat itu tiang agama. Tiang agama. Jadi jangan tinggalkan lah. Worst case scenario kena dibuat jugalah. Lambat ke, cepat ke, terlepas ke, tertinggal ke, kena buat. Kena buat. Kalau terlepas, kena qada. Qada lah. Dah tertinggal, dah berhutang dengan Allah Ta'ala. Kan? Jadi kita bayar balik dengan cara qada solat kita tu. Jadi kalau kita cepat-cepat qada, tak adalah menjadi bebanan. Tapi kalau dah 20 tahun, 30 tahun, baru teringat nak solat, berapa lama tu kita nak qada tu kan, menjadi satu bebanan lah, sebab kita tak mengambil bebanan tu daripada awal. Benda seorang mukallaf, apabila kita menjadi seorang mukallaf, syariat ni terbeban di atas bahu kita. Jadi salah satu daripadanya adalah solat. Jadi jikalau kita meninggalkan solat pada masa sesuatu jangka masa yang lama, banyaklah je bebanan kita yang kita tinggalkan tu. Dan jadi bila dikumpulkan balik untuk diselesaikan dengan cara mengqadanya, Allahu Akbar, menjadi bebanan kepada kita. Sebab kita tinggalkan beban tu daripada awal kan. Jadi kalau kita hari-hari kita solat tanpa meninggalkan, insya-Allah kalau tertinggal satu, kita dah sempat tak ada menjadi beban yang tinggi sangatlah. Kita boleh qada dengan cepat. Sebab tu jangan dimain-main dalam soal solat ni. Tertinggal, lepas ya, terus qada. Ya. Walau bagaimanapun, teringat dia terus qada. Jangan ditinggalkan. Jangan tak kisahlah, tunggulah pencen besok tu besok. Jangan macam tu ya tuan-tuan. Itulah yang telah dikabarkan oleh junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusahalah untuk menunaikan solat pada awal waktu. Jadi untuk mengelakkan benda tu berlaku, kita yang the best is kita awal waktu tu kita terus solat. Kita terus solat. Barulah kita tidak tertinggal. Sebab kadang-kadang bila kita tak solat pada awal waktu tu, kita terlupa. Kadang-kadang sampai dah terlepas waktu. Bila terlepas waktu, dia terpaksa kena qada. Qada cepat-cepat. Jangan delay, jangan ditunda-tunda, jangan ditangguh-tangguh. Ya. Segerakanlah menggantikan akan solat yang telah ditinggalkan, sama ada secara sengaja maupun tidak. Itu dia. Dengan sengaja pun kita kena qada. Kalau tak sengaja pun kita kena qada. Cepat-cepat buat qada tu. Jangan tinggal 10 tahun, 20 tahun Allah baru nak qada. Banyak tuan-tuan, banyak. Jadi bebanan yang jadi nanti nak bila dah kita nak buat balik tu, Allahu Akbar. Dengan bisikan-bisikan syaitan, tinggalkanlah, tak payahlah apa semua. Jangan main tuan-tuan, ini benda-benda ni. Walaupun kita tertinggal solat tu secara sengaja ataupun tidak sengaja, kita wajib mengqadakannya. Itu hutanglah dengan Allah Ta'ala. Solat ni dia jadi macam kita punya, sebab dia adalah merupakan kefarduan. Kefarduan kepada kita. Jadi bila kita tak buat, makna kita telah berhutang dengan Allah Ta'ala. Tengoklah berapa banyak. Sebab itulah dipesankan oleh pengarang ni, jangan tinggalkan lama-lama sangat. Kalau tertinggal, teringat terus buat. Jangan memandang enteng, jangan memandang ringan. Ya? Mudah-mudahan kita jadi orang yang macam itulah. Ya? Solat itu dalam segi bahasa bermaksud doa, dan dari segi syarak pula bermaksud percakapan
beberapa percakapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itu maksud solat lah. Yang ni semua orang tahulah sebenarnya solat ni. Apa itu solat? Solat dia lah. Aku berdiri, aku menghadap kiblat, aku takbir, aku buat dia punya apa yang telah digaris pandukan, mengikut bacaan-bacaan yang tertentu, mengikut perbuatan tertentu seperti takbiratul ihram, rokok, sujud dan sebagainya. Dan ahli sekali salam, kebanyakan orang dah tahu. Tambahan pula sekarang ni sistem pendidikan kita, kalau tuan-tuan mengikuti sistem pendidikan Malaysia ni bagus. Dah ada dah tu. Kalau tuan-tuan ada masa ngajar anak-anak lagi cantik. Tapi kalau mengikut pendidikan, pagi kita pergi sekolah kebangsaan, petang kita pergi sekolah kafah, insya-Allah anak-anak kita akan dibekalkan dengan pengajian solat dan sebagainya. Jadi kita cuma membuat pemantauan. InsyaAllah anak-anak kita tu sampai darjah 6 dia dah boleh baca, dia dah boleh solat dengan baik. Kita kena pantau ya tuan-tuan. Kalau dulu susah. Ada sekolah agama, pada setengah tempat macam zaman saya dulu, sekolah agama pun kadang-kadang tak ada. Tak ada sekolah agama. Sekolah kebangsaan je. Habis sekolah kebangsaan, lepas tu kita jumpa tok guru ngaji Quran aja. Yang lain-lain yang fardu ain apa semua tu dibelajar kat sekolah. Tak banyak sangat, tak apa kena. Tapi sekarang ni alhamdulillah dekat sekolah kebangsaan pun ada pengajian agama. Tak banyak pun, tapi petang dia akan belajar dalam kelas kafah, pengajian kafah. Tu dia bagus dia sekarang, sistem sekarang. Kita ikut sistem tu, insya-Allah anak-anak kita okey. Dan solat yang wajib dikerjakan ada 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Itu solat yang kita wajib kerjakan 5 waktu. Kefarduan solat 5 waktu telah diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, yang mana asalnya Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada kita 50 waktu. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha tu, dia bagi syariat untuk solat. Mula-mula sekali Allah Taala bagi kita 50 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terima turun ke langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4. Lepas tu jumpa dengan Nabi, segala-gala Nabi lah. Salah satu lah Nabi Musa lah. Jadi Nabi-Nabi ni cakap banyak tu. Kau naik balik jumpa Allah Taala, minta kurangkan sedikit. Nabi naik dapat 45, turun lagi, cakap lagi, naik lagi 40, turun lagi, naik lagi 35, sampailah ke 5 waktu. Suruh naik lagi. Tapi Nabi dah rasa malu. Nabi kata, aku dah malu dengan Allah Ta'ala. Tak apalah 5 waktu ni. Mudah-mudahan umat-umat aku mampu untuk melakukannya. Tuan-tuan, daripada 50 waktu Allah Ta'ala syariatkan, sikit-sikit Nabi minta kurang sampailah ke 5 waktu. Di pada waktu bila? Waktu Isra Mi'raj ni lah. Alhamdulillah 5 waktu Nabi turun ke bawah kepada kita, disyariatkan kepada kita solat 5 waktu. Namun walaupun yang solat fardu tu 5 waktu, kita ni apabila kita cek balik, kalau kita buat solat sunat rawatib, iaitu qabliyah dan ba'diyah, solat tu kita campur lagi dengan solat-solat sunat yang lain, solat qiyamul lail, solat apa. Kemungkinan ada orang yang dapat capai 50 waktu tu. Dia campurlah. Yang kepaduan tu 5 je. Tapi kita yang lain-lainnya kita campurlah. Kita campur dengan solat-solat yang lain. InsyaAllah dapat 50 waktu tu. Jadi dalam hal-hal solah ni, dalil yang mengatakan solah itu adalah kefarduan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa asyian wa hasina tuzhirun. Surah Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Apa maksud dia?
Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu subuh, dan baginya segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada di petang hari dan pada waktu zuhur. Ini adalah yang Allah Ta'ala terangkan tentang dalil solat ni ya. Diterangkan waktu-waktu solat tu. Ini ada lagi ni. Di bawah ni pun ada lagi yang dalil-dalil yang mengatakan bahawa solat itu adalah kefarduan kepada kita. Jadi salah satunya Ibnu Abbas pernah berkata, maksud di petang hari dalam ayat di atas tadi itu ialah petang hari, sembahyang maghrib dan isya. Ibnu Abbas telah mentafsirkan maksud apa ni ayat di atas, ayat tadi tu Ar-Rum tu, kenapa disebut petang tu, di petang hari. Apa petang hari itu? Petang hari itu terkandung solat maghrib dan solat isya. Lepas tu waktu subuh tu sembahyang subuh lah. Sembahyang subuh. Lepas tu waktu petang hari. Petang hari adalah sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Begitulah. Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, fa'aqimus shalah ta inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang bermaksud, maka dirikanlah sembahyang itu, yakni sebagaimana yang sebiasa. Sesungguhnya sembahyang itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 103. Itu pun menceritakan kepada kita kefarduan mendirikan solat. Jadi makna dia banyaklah ya. Ada dalil-dalil lagi. Dari surah Al-Baqarah ni pun sama juga. Kita tengok surah Al-Baqarah ayat 238 pun begitu. Kita tengok dia punya apa ni maksud dia. Peliharalah oleh kamu hal orang-orang mukminin atas sembahyang fardu yang 5 waktu, dan peliharakan sembahyang wusta, dan berdiri kamu bagi Allah Ta'ala mengerjakan ketaatan kepadanya. Macam tu. Surah Al-Baqarah. Dan seterusnya surah Ar-Rum lagi, ayat 31. Tadi ayat 17-18. Ayat 31 ni pula, maksud, kembali kamu, hai segala mukminin, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan takutilah kepadanya, dan dirikanlah sembahyang, dan janganlah kamu daripada orang-orang yang musyrikin. Dirikanlah sembahyang untuk mengelakkan kita daripada orang musyrikin ya. Banyak dia punya dalil-dalil dia. Ni ada lagi ni. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 yang maksud, sesungguhnya beruntunglah hai yang mendapat kemenangan. Orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solat dia. Solat juga. Banyak penerangan berkenaan dengan solat ni. Lagi surah Al-Mu'minun ayat 9 pun sama juga. Dan mereka memelihara solatnya. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Kepada mereka yang memelihara solat dia. Memelihara solat dia orang apa? Orang yang menjaga solat fardu tu. Menjaga waktunya. Itu yang saya cakap daripada awal tadi. Pengarang menceritakan daripada awal tadi supaya kita solat di awal waktu. Walau bagaimana kesibukan seharian kita ni berkenaan dengan hal-hal dunia ni, solat utamakan. Masuk waktu terus solat. Berhenti sebentar 5 minit. Kalau kita dalam waktu kerja, cakap dengan supervisor kita, bang, saya nak pergi solat sebentar ya. Kalau kita kerja shift malam contoh dia kan, sampai pukul 7 pagi, tiba-tiba kita buat kerja sampai pukul 6 pagi, kita pun pergi cakap dekat supervisor kita. Ni orang-orang yang bekerja shift lah ya, shift malam, seperti security, kerja-kerja hilang. Jadi cakap dengan supervisor, bang, saya nak solat sebentar ya bang. Minta kebenaran. Pergi solat, sambung balik. Macam tu. Jangan diteruskan dengan bekerja-kerja aja kan. Habis shift pukul 7.30. Macam mana tu? Jangan macam tu. Minta kebenaran. Dan kita, kalau kita tu sebagai seorang supervisor, kita nak cantik,
Kita solat dulu, lepas tu kita pergi jumpa budak-budak kita, kau dah solat dah? Kau dah solat subuh? Belum? Tak apa, kau pergi solat subuh, aku jaga mesin kau sekejap. Macam tu. Baru jadi seorang supervisor yang baik, ketua yang baik. Memastikan anak-anak buah ni bersolat. Jadi bila anak-anak buah ni yang menjaga solatnya, insya-Allah proses yang kita jaga tu, macam contohnya stamping ke apa ke, cantik, output dia cantik sebab kita menjaga syariat pun kita jaga. Kurang defect dia, selection rate dia very high, dia punya defect dia kurang. Sebab apa? Sebab dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita menjaga kefarduan, kewajipan kita jaga. Jadi Allah Taala jagalah kita. Allah Taala jaga kita. Kerja-kerja kita tu Allah Taala jaga. Jadi barakah kerja kita tu. Jangan kita mengandang enteng kepada solat. Tak apalah, nanti habis shift nanti aku solat. 7.30 tu dah habis shift. Pukul 7 habis shift. Dah matahari dah keluar. Dah tak cantik. Masuk waktu je pergi solat. Minta kebenaran daripada ketua kita. Sama juga dengan solat-solat lain. Solat zuhur biasanya dah waktu makan kan. Cantik lah. Makanlah cepat-cepat. Tengoklah adjust lah. Kita adjust lah. Waktu makan kita. Waktu rehat kan. Adjust. Masuk waktu adjust. Tengok macam mana. Sekarang ni solat awal kan. Pukul 1 minit dah masuk. Jadi pergilah solat dulu. Habis solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah doa lah. Cepat-cepat pergi makan pula. Pergi makan. Dan balik kerja. Masuk sampai balik pukul 2 kan. Saya steady je. Jadi kerja tu tenang aja. Tak ada kelangkabut macam mana. Sebab kita dah jaga syariat Allah. InsyaAllah Allah bantu kita dalam kita melaksanakan tugas kita seharian kita. Macam tu je. Macam tu je. Tapi sekarang ni banyakkannya orang memandang enteng. Tak apalah, sekejap lah. Aku ada sikit lagi ni. Waalaikumsalam ya Ali. Waalaikumsalam. Jadi macam tu. Kita kena jaga syariat Allah Subhanahu Taala. Jaga dengan baik. InsyaAllah Allah Taala akan jaga kita. Seterusnya firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Sesungguhnya manusia dicipta bersifat keluh kesah lagi kikir. Keluh kesah dan lagi kikir, kedekut. Kan? Apabila ditimpa kesusahan, kita berkeluh kesah. Dan apabila kita mendapat kebaikan, kita amat kikir. Dah dapat kebaikan, kedekut pula. Kan? Kecuali orang-orang yang mengerjakan solah. Nampak tu? Mereka itu tetap mengerjakan solahnya. Orang-orang yang solah, dia tetap dia akan mengerjakan solah je. Sebab tu jaga istiqomah lah dalam mengerjakan kefarduan solah ni. Dia dalam surah Ma'arij tadi tu ayat 19 sampai 23 dia menerangkan itu. Orang yang sentiasa menjaga solahnya akan dikeluarkan daripada sifat keluh kesah tadi ni. Yang mana dia telah menjadi fitrah, yakni tabi'i, bahawa manusia telah dijadikan bersifat keluh kesah. Memang manusia ni kalau dia sifat dia macam itu, tapi untuk mengurangkan sifat dia tu, lakukan solah. Jadi tenang. Dia bila sebenarnya kalau tuan-tuan dah istiqomah dalam solah tuan-tuan, jadi bila tuan-tuan tidak solah masuk waktu, tuan-tuan akan merasa keluh kesah. Apalah aku tak kena lagi hari aku sekarang ni, apa yang tak kena lagi ni? Rupanya aku tak solat lagi. Pergi solat. Pergi solat. Bila solat nanti kita jadi tenang. Kita boleh buat kerja dengan tenang, dengan begitu baik, performa baik. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan dalam ayat ini bahawa orang-orang yang tekun dalam melaksanakan solah akan terpelihara daripada keluh kesah tersebut. Dan sifat kikir tak kala menerima kebaikan. Apabila menerima kebaikan, dia tak adalah kedekut. Dapat kebaikan ni banyaklah. Benda-benda yang baik-baik dapat banyak-banyak, dia sama-sama dikongsi dengan orang. Bila dapat rezeki banyak kan, dia tak ada sifat kikir tu. Kalau tidak, dia kikir. Dapat kebaikan daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi rezeki yang banyak, dia jadi seorang yang kaya, yang kedekut, bakhil. Jangan jadi macam itulah. Bila kita mendapat kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berkongsilah.
Kalau sampai lebih daripada nisab dan haul dia, kita kena zakat. Jangan tak bayar pula zakat. Islam ni dia macam itu. Dalam harta kita tu ada sebahagian harta orang lain. Jangan menganggapkan kita ni kita saja, harta tu kita je. Lagi satu, solat ni dia akan, sesungguhnya solat itu juga dapat mencegah seseorang daripada fahsya dan mungkar, melakukan perkara-perkara keji, melakukan perkara-perkara yang jelek, melakukan perkara-perkara yang mungkar, benda-benda yang tak elok. Kalau kita orang yang istiqamah dalam bersolah, insya-Allah kita dijaga daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Contohnya macam kita ni memang jaga solah, tiba-tiba ada sesuatu yang macam di depan mata kita, ada jumpa sesuatu yang berharga, orang punya. Kalau kita seorang yang dijaga oleh Allah, sebabkan oleh kita ni istiqamah dalam solat, kita tak akan ngambil barang-barang orang tu. Kalau kita ngambil tu, kejilah perbuatan yang keji. Kita tak ambil, kita ambil benda tu, kita akan tanya orang. Ada siapa-siapa yang kehilangan barang. Itu dia, orang yang baik. Jadi orang yang baik. Jadi kita tak akan ambil. Apatah lagi mencuri lagi lah kan. Kita tak akan mencuri. Bila kita nak ambil itu, kita teringat, Allahu Akbar, ini bukan barang aku ni, ini barang orang lain. Jadi Allah Ta'ala jaga kita daripada melakukan perkara-perkara keji dan mungkar itu. Jadi perkara-perkara yang mungkar, kita nak buat je, kita teringat. Sebab apa? Sebab kita orang yang istiqamah dalam solat. Allah Ta'ala jaga kita. Ini ni memang ini bukan cakap tau, ini adalah daripada dalil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kamu solat, kamu akan dijaga daripada perbuatan keji dan mungkar. InsyaAllah. Solat betul-betul lah. Kalau solat main-main tu tunggil langgang, tak betul pun, kadang-kadang dia masih lagi dia nak ngambil-ngambil tu. Terima kasih Mazlan. Faiz, terima kasih pengerusnya. Terima kasih. Seterusnya surah Al-Ankabut yang bermaksud ayat 45, dan kamu dirikanlah sembahyang, sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ini yang saya cakap tadi di atas. Dia ayat-ayat ni semua banyakkan ni bersangkut-sangkut lah. Tapi ini adalah salah satu daripada dalil yang mengatakan jika kita menjaga solat, kita akan tercegah. Tercegah ni Allah Ta'ala akan bagi satu peringatan kepada kita. Bila kita nak buat perkara keji dan mungkar dia Allah, tak boleh ambil tu benda tu tak elok, jangan. Macam tu ya. Manakala Rasulullah SAW juga telah bersabda yang bermaksud Islam itu terbina di atas 5 perkara. Islam ni terdiri daripada 5 perkara, iaitu naik saksi mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang pertama, mendirikan sembahyang. Yang kedua, selepas kita syahadah aja, apa yang kita perlu buat? Solat. Penting tu. Syahadah tu menunjukkan kita sudah berpegang kepada tauhid kepada Allah, dengan mengakui Allah itu satu dan esa, dan juga Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita bersyahadah, kita macam seolah-olah kita macam masuk di dalam agama Allah. Dan selepas tu, yang pertamanya kita kena buat apa? Kita kena mendirikan solat. Lepas mendirikan solat, kita kena mengeluarkan zakat. Seterusnya mengerjakan haji di Baitullah dan menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih lah. Ini rukun Islam ni sebenarnya. Rukun Islam ya. Rukun Islam. Ada 5 perkara. Itu yang kita belajar masa kecil-kecil lah. Rukun Islam 5 perkara. Piramdi kan? Piramdi buat lagu lagi. Untuk memastikan kita ingat dalam kita punya hati dan juga pemikiran kita. Hadis ini jelas menunjukkan kedudukan solat yang sangat utama dalam Islam. Hadis tadi tu dia selepas mengucap je adalah solat. Kena dirikan solat dulu. Jadi solat merupakan perkara kedua setelah seseorang itu mengucapkan kesaksian tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dan mengakui bahawa Rasulullah SAW itulah pesuruhnya. Tidak sempurna keislaman seseorang sekiranya tidak melaksanakan solat fardu 5 waktu atau meninggalkan salah satu daripada rukun Islam yang 5 tadi tu. Tidak sempurna iman tu. Tidak sempurna keislaman kita tu. Daripada Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani, ini salah seorang daripada kita punya ulama yang lama lah, tahun 1769 sampai 1846, menyatakan dalam kitab Munyatul Musolli ni kan, dia katakan dalam kitab dia tu, siapa yang banyak kan ni orang belajar solat melalui kitab ni lah. Jadi apa Syekh Daud kata apa? Maka tiada gugur solat selama mana ada akalnya. Kepaduan solat tu tak akan gugur selama mana sempurna akalnya. Dengan maksud bahawa sembahyang itu tetap wajib dilaksanakan selagi mana seseorang itu akalnya berfungsi dengan waras. Maksudnya kalau kita ni dalam keadaan yang waras, mukallaf lah. Ini dipanggil mukallaf. Orang yang mukallaf, maksud kita wajib menunaikan solat. Mukallaf ni balik berakal. Balik dan berakal lah mukallaf ni. Jadi kalau dia kata selagi kita waras, maksudnya kita masih tak ada gila, kita mesti tertanggung di atas bahu kita apa ni kewajipan bersolat tu. Maksud dia kalau yang tak berakal tu siapa? Kalau tak berakal. Tak berakal tu orang gila lah, orang gila. Siapa tak nak solat, jadi orang gila. Jadi dia tak ada terbeban di atas bahu dia. Dia terkeluar daripada mukallaf sebabkan oleh dia akal dia tidak sempurna. Gila. Orang tu je yang tidak diwajibkan apa ni solahnya, tidak difardukan sebab dia bukan mukallaf, bukan orang yang berakal. Akal dia terencat. Kan? Dia bebas daripada solah. Kalau dia tak solah, tak ada masalah. Tapi tengok kadang-kadang tu ada satu cerita tu dekat surau masjid mana tak tahulah, tapi ada cerita tu di satu kawasan tu ada seorang gila. Dia orang gila tu solah. Jadi pak imam tu jaga dia, bagi makan, bagi pakai, mandikan elok-elok dia. Sehinggalah orang-orang tanya dia, kenapa imam bela budak ni orang gila ni kan? Yelah, walaupun dia gila, dia datang solat. Aku jagalah dia. Orang yang tak gila tak datang solat macam mana? Nampak tak? Di sana sinis dia tu. Sinis dia, orang yang gila pula yang nak mendirikan solat. Sedangkan orang yang mukallaf, orang yang akal, dia berakal dan sempurna dah balik apa semua, tak nak pergi solat. Jadi dia jagalah orang yang gila ni, walaupun dia tidak wajib. Dia tak wajib, dia gila kan? Dia tidak berakal. Tapi sebab dia datang surau selalu, tu imam tu jagalah dia. Bagi dia mandi, dia bagi makan, bagi pakai dia, bagi cantik-cantik. Jadi dia solat, dia ngikut dia. Padahal dia tidak tertakluk. Dia bukan mukallaf. Sebab dia akal dia tidak berakal, dia kategori tidak berakal lah, gila kan. Macam tu. Maka atas sebab itulah diberikan rukhsah, yakni keringanan kepada umat Islam yang melaksanakan solat dalam keadaan tertentu. Jadi oleh kerana ada sebab-sebab tertentu, memanglah kita ada masyakkah yang menyebabkan kita susah nak solat kan? Ada dia. Jika seseorang tidak mampu melaksanakan solat dalam keadaan berdiri, jadi kalau tak dapat solat dalam keadaan berdiri, maksud dia ada masalah kaki dia ke otot dia ke apa ke, dia tak boleh nak berdiri dengan sempurna seperti biasa kan? Jadi maka dibolehkan untuknya dia bersembahyang dalam keadaan duduk. Ada dia punya rukhsah dia. Lepas tu, jika tidak mampu menunaikan solat dalam keadaan duduk, boleh dia untuknya dalam solat keadaan baring. Sampai tahap baring, tuan-tuan. Solat ni sampai keadaan baring. Yang terpaling hebat sekali, yang kira mana dah teruk sangat, orang yang paralyzed, orang yang bedridden tu, boleh lagi solat dia, tuan-tuan, menggunakan isyarat mata dia. Jadi dia kena refer lah macam dia punya SOP dia. Sampai tahap macam itu. Solat ni tak boleh tinggal kalau selagi kita tu
akal kita ni waras. Masih lagi terbeban di atas bau kita. Sebagai seorang mukallaf tu, walaupun kita punya fizikal pada masa tu tak boleh nak melakukan solat dengan sempurna, dia akan turun tingkatan dia. Mengikut kemampuan kita. Itu menunjukkan apa tuan-tuan? Itu menunjukkan kepentingan solat tu. Kau macam mana sekalipun kau tak boleh tinggalkan solat tu. Tak boleh tinggal. Mengikut keupayaan fizikal kau pada masa itu. Kalau sihat walafiat ni okeylah, tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Ikutlah apa yang rukun, apa yang semua tu. Ikut. Tapi apabila ada setengah sekarang ni macam-macam tuan-tuan. Ada yang kena slip disc. Saya pun kena bulan Ramadan yang lepas. Kena 2 minggu tuan-tuan, 2 minggu. Saya tak boleh solat seperti biasa. Saya kena solat duduk. Nak rokok pun tak boleh. Memang severe betul. Baru saya tahu. Sebelum saya tak pernah kena. Saya tak pernah kena. Tapi bila dah kena tu, Allahu Akbar. Kita nak solat biasa tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Jadi terpaksalah kita menggunakan apa yang ada lah pada masa tu. Apa yang kemampuan kita. Kita mampu solat melalui duduk atas kursi. Duduklah. Duduk. Ini daripada pengalaman saya ceritakan ni. Sebab kalau tidak saya pun tak tahu. Saya pun tengok orang. Bila kita tengok orang kadang-kadang, abang ni kenapa solat atas kursi kan? Lepas habis kita tanya dia, abang kenapa bang? Saya punya lutut. Saya tak boleh, lutut saya problem. Saya tak boleh berdiri lama, lutut saya gigil. Macam-macam perkara yang dia ada lah, masyakkah yang menyebabkan dia kesusahan kepada dia untuk menunaikan secara normal. Jadi kena belajarlah benda ni. Benda ni kena belajar. Tapi kalau kita tak belajar pun, bila kita kena, kita tanyalah ustaz-ustaz, orang yang arif, dalam bagaimana untuk kita menyempurnakan solat kita dalam keadaan kita yang sebegitu. Ya, kena tanya. Itu sebab tu kena menuntut ilmu. Penting untuk ilmu, ya tuan-tuan. Sebab kebiasaannya dalam hal-hal ni dia akan mengajarkan yang biasa-biasa, orang normal. Jadi kalau abnormal tu jangan-jangan orang timbulkan. Jangan-jangan orang timbulkan. Bila dah kena baru kita timbulkan. Ya ustaz, saya ni tak boleh berdiri ustaz. Saya ni kalau berdiri lama-lama nanti keluar angin, contoh dia ada tuan-tuan. Saya kalau berdiri lama-lama saya air kencing keluar. Dia banyak. Dia jadi ada dia punya solusi dia. Tanyalah kepada ustaz-ustaz yang arif dalam bidang tu, ya. Jadi kita, sebab apa? Sebab solat itu dah fardu, tak boleh skip dia. Kalau kita skip, kita dah tinggal. Kita kena qada. Jadi jangan qada. Kalau sembahyang dalam keadaan yang berbaring pun sembahyanglah. Pastikan kita menyempurnakan kefarduan itu. Dan jika tidak mampu melaksanakan solat sembahyang dalam keadaan berbaring atau lambung kanan, maka dibolehkan untuk sembahyang dalam keadaan terlentang atas belakangnya dan diisyaratkan dengan kepalanya. Itu yang cakap tadi tu. Kalau dah tak boleh, dah paralyze kan. Dan macam orang lumpuh lah. Ini cerita lumpuh lah. Lumpuh ataupun apa itu. Allahu Akbar. Yang bedridden lah, senang cerita. Dia boleh menggunakan kepala dia lah, mata dia, apa-apa yang. Yelah, kita sendiri yang solat kan. Kita yang solat, kita tahu kan, mula-mula takbir. Macam mana lah kita sambil kita takbir lah. Kita solat ni bukan untuk orang tuan-tuan. Ingat tu. Solat ni bukan untuk orang. Bukan untuk orang saksikan. Bukan untuk orang nilai kan. Kita sendiri. Dah keadaan dah paralyzed dah. Dah tak boleh nak gerak. Paralyzed. Lumpuh. Tapi kita masih, akal kita Allah Ta'ala masih bagi. Masih berakal. Cuma dari segi kita punya fizikal kita je yang rosak. Jadi kita kena menunaikan solat tu. Jadi macam mana? Jadi kita dalam keadaan paralyzed tu, masa kita anggapkan kita tengah takbiratul ihram, kita angkat kening kita, contohlah angkat kening, Allahu Akbar. Baca semua kita boleh baca kan? Baca. Rokok, turunkan kening. Contoh ni saya bagi contoh je lah. Sebab kita belum sampai tahap tu. Belum sampai tahap kena paralyze tu. Jadi lepas tu
duduk apa ni, lepas tu naik iktidal balik, lepas tu sujud macam mana, kita anggaplah buatlah, turunkan kepala kita, naikkan sikit pada bantal tu, sujud, lepas tu naikkan sikit, macam tu dah, boleh gerak sikit-sikit kan. Kalau boleh gerak sikit-sikit, geraklah. Anggapkan dia punya SOP tu ikut satu sampailah ke tahiyat. Tahiyat okey, diam, tahiyat baca tahiyat akhir tu, lepas tu bagi salam, assalamualaikum, dengan kepala gerak ke kanan, assalamualaikum, habis, settle. Itu kira masyakkah dia, kayak macam kita dia memang lumpuh punya. Tapi kewajipan solat tu tidak terlepas tau tuan-tuan. Tak terlepas. Yang terlepasnya apabila kita gila. Kita gila, yes, terlepas. Maksudnya kita bukan mukallaf lagi pada masa tu, sebab kita tidak berakal. Orang gila mana ada akal, orang gila kan. Macam tu. Masa tu bila dah gila baru terlepas daripada kewajipan tu. Siapa yang malas buat solat, jadilah gila. Ya. Hukum bagi orang-orang yang meninggalkan solat. Perlu diketahui bahawa meninggalkan solat fardu adalah salah satu dosa yang sangat besar. Ingat tu. Perkara yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Orang yang meninggalkan solat adalah disebabkan rasa malas dan mengambil mudah dengannya, atau kerana ingkar kepadanya, atau kerana memandang ringan kepadanya. Orang yang tinggalkan solat ni biasanya orang yang macam tu lah. Dia memandang ringan, ya kan? Sebab tu dia tinggalkan solat. Tapi kalau orang tu memandang solat tu begitu penting dalam seorang Islam ni, dia tak tinggal. Dia orang-orang yang malas ni, senang cerita lah, malas beribadah ni, jaga-jaga tuan-tuan. Malas beribadah, malas buat kerja, okey lagi lah. Malas beribadah, Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang meninggalkan solat kerana mengingkari atau mempersendakannya, ini lagi dah teruk. Tinggalkan solat sebab apa? Yang tadi yang atas tu malas lah nak buat. Malasnya, malas ni kira ada sifat-sifat tu, sifat-sifat munafik tu, fasik apa semua tu. Kalau orang yang selalu melakukan dosa kecil, orang fasik. Kalau yang sampai tahap macam ni, malas dalam meninggalkan solat ni, boleh jatuh munafik. Boleh jatuh munafik. Sebab orang tak nampak semua, dia sendiri tak nak buat. Bila orang nampak baru dia buat, baru dia solat. Kau tak solat lagi, kejap aku nak kejap lagi aku solat lah. Tapi kalau dia dalam keadaan seorang-seorang, tak ada orang tegur, dia malas, dia bermalas-malas, terus dia tinggal. Problem dia jatuh munafik lah. Bila dia solat cuma bila ada orang tegur dia. Maksud dia solat tu untuk menunjukkan pada orang dia solat. Bukan dia tak solat tu menunjukkan dia punya tanggungjawab dia sebagai seorang mukallaf. Dia bukan menjadi itu. Jaga-jaga tuan-tuan. Orang yang meninggal solat kerana mengingkari atau mempersendakannya, ni lagi teruk ni, adalah ingkar, tak nak buat solat, tak nak, aku tak nak solat, dan ingkar kepada perintah Allah, kan? Maka dia dihukum kafir, ataupun murtad. Sebab apa? Sebab dia tolak benda tu. Jadi rukun Islam dia tolak lah. Kan rukun Islam nombor 2 tu solat. Solat ni tak perlu. Apa solat-solat ni? Jangan main-main. Jatuh jadi murtad. Gugur kita punya syahadah tu. Jaga-jaga. Kalau dah betul-betul malas sangat, diam je lah. Lepas tu janganlah ada cakap-cakap yang merepek meraban tu. Takut gugur kita punya iman, kita gugur, tauhid kita gugur, syahadah kita gugur. Jaga-jaga tu. Yang itu lagi serius tuan-tuan, lagi serius. Jadi kalau dah malas sangat dah pun, diam je lah, diamlah. Bila orang tanya, kau dah solat? Dah. Tak apa, kau tipu orang pun tak apa. Tapi jangan sampai cakap, apa solat-solat, tak payah solat, mengarut di solat. Jaga tuan-tuan. Jaga mulut tu. Takut jatuh yang ni. Takut jatuh syahadah kita tu. Padahal syahadah kita boleh gugur tu. Sebab solat tu merupakan nombor 2 dalam rukun Islam kita. Jaga-jaga mulut kita tu. Tak solat lah. Tak apalah. Mungkin satu hari nanti kau akan bertaubat. Tapi kalau kau dah menggugurkan kau punya Islam, macam mana? Kau kena syahadah balik. Kena syahadah balik. Itu kalau tahu. Kalau tak tahu, buat tak tahu je. Ingatkan benda tu remeh kan. Dia tak tahu, dia dah bukan Islam lagi dah.
Nama je pakai masa pada masa tu. Jaga-jaga. Kita takut kita terjadi orang macam tu. Jangan jangan tuan-tuan. Kalau dah malas sangat solat tu, diam je lah. Orang tanya dah solat? Dah. Bila? Tadi masa kau ni aku tadi dah solat dah. Tak apa, kau tipu orang tak apa. Jangan sampai kau kata solat itu apa solat-solat kita memperlekehkan solat. Jangan. Tak boleh. Ni. Ya. Pemerintah Islam pula wajib menyuruhnya supaya bertaubat. Nampak? Kalau kita dah mengatakan apa solat-solat ni, kita kena bertaubat. Kena bertaubat. Taubat nasuha lah ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat perkara ni, tuan-tuan kata solat ni apa solat-solat ni tak perlu solat lah. Tuan-tuan kalau macam ni, jaga-jaga. Tuan-tuan kena bertaubat dan kena syahadah balik. Taubat pula tu bukan taubat main-main je tu. Taubat nasuha. Jangan buat lagi. Berjanji dengan Allah, jangan buat lagi. Jangan buat lagi taubat yang besar. Jika dia bertaubat dan mendirikan sembahyang, maka itulah yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Itulah sepatutnya. Kalau dia cakap-cakap lebih-lebih tu, yang orang yang cakap lebih-lebih, apa solat-solat ni, mengarut dia. Aku ni tak solat pun kaya lah. Apa je gaji tiap-tiap bulan besar-besar, gaji besar, kereta besar, rumah besar. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan jadi macam tu tuan-tuan ya. Jangan jadi macam tu. Jangan kita memperlekehkan syariat Allah ni disebabkan kekayaan kita. Sebab apa? Sebab itu adalah pemberian Allah. Pemberian Allah. Jadi pemberian Allah yang kadang-kadang kalau kita tidak melaksanakan syariat Allah ni, Allah bagi kaya itu. Ya, Allahu Akbar. Apa istilah dia? Ada satu istilah tu. Saya lupa istilah tu, maaf tuan-tuan. Dan sekiranya dia dienggan, maka dia hendaklah dibunuh disebabkan oleh kemurtadan dia. Ada setengah tu dia mati-mati, dia masih lagi dia mengatakan dia Islam solat itu tidak penting. Dia sampai tahapnya tu. Dia sampai tahap dikenakan hukum bunuh. Istidraj yang tadi tu. Istidraj. Walaupun kita tidak melakukan solat, walaupun kita tidak menjaga syariat Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada kita. Istidraj. Allah Ta'ala bagi je, tapi Allah Ta'ala tak tengok pun kita tu. Dia panggil istidraj. Jangan jadinya tu. Sebab apa? Bila orang-orang yang dapat istidraj ni, kebanyakan ni dia susah lah. Dia susah nak kembali lah. Kecuali Allah Ta'ala tarik balik dia punya kekayaan tu, nanti dia baru akan terkejut daripada lamunan. Mungkin pada masa tu dia akan kembali bertaubat. Tetapi kalau Allah Ta'ala sentiasa memberi dia kekayaan dia sampai ke mati, dia tidak akan sempat bertaubat. Sebab dia merasakan dia tu tak ada masalah. Sebab tu dia boleh kaya, dia boleh ada kereta yang banyak, rumah yang besar, orang gaji yang ramai, semua dia ada. Tapi kalau Allah Ta'ala tarik yang nikmat tu, dia akan kembali. InsyaAllah dia akan sedar dirilah. Tapi kalau selagi dia tak diberi peringatan oleh Allah dengan cara menarik balik dia punya istidraj tadi tu, kekayaan yang Allah Ta'ala bagi tu, memang susah lah. Mati gitu je lah. Mati sedih lah nanti. Na'udzubillah min zalik. Jangan jadikan kita macam tu tuan-tuan. Dia juga tidak diharuskan dikebumikan di perkuburan Islam. Ni orang yang menolakkan solat ni, dia tak harus dikebumikan solat. Sebab dia bukan di kalangan orang Islam. Dia tolak solat. Dia tolak rukun Islam. Maksud apa? Bila kita tolak rukun Islam, kita jadi apa tuan-tuan? Kita jadi bukan Islam. Bukan Islam apa? Kufar. Jadi tak perlulah kita nak, bila dia meninggal, tak perlulah kita nak uruskan dia dengan cara Islam. Tak perlulah. Sebab dia tolak rukun Islam. Kita tanam gitu je. Tanam gitu je. Tak payah nak kafan, tak payah nak apa. Tanam gitu je. Apa yang ada tu yang kita tahu semua, tanam macam tu je. Sebab dia bukan tertakluk di bawah kita punya Islam punya atur cara tu. Sekiranya dia meninggalkan solat kerana malas, ni malas ni yang ringan ni sebenarnya. Biasanya orang yang tinggalkan solat ni malas tuan-tuan. Dan dia masih beriktikad bahawa solat itu wajib, maka tanggungjawab pemerintah untuk memerintahkannya supaya dia mengqada solat yang telah ditinggalkannya dan bertaubat daripada dosa meninggalkan solat.
Kalau yang jenis malas-malas ni, apa yang perlu dibuat? Tak adalah, tak perlulah pemerintah yang suruh. Kalau kita tak cakap, pemerintah tahu ke? Tak ada, kita sendirilah, kita sendiri. Takkan kita nak declare kot. Takkan kita nak pergi Jabatan Agama. Saya tak solat 20 tahun dah. Kan? Biasanya orang yang tinggalkan solat ni, dia bukan tak tahu, tuan-tuan. Kefarduan solat tu bukan dia tak tahu, cuma sebab malas tadi tu. Jadi dia sendirilah, bila sampai satu tahap nanti, contoh dia kena musibah ke apa semua, dia baru ingat Allah. Allah, aku rasa aku ni sebab jauh daripada Allah, aku kurang solat. Dia sampai situ, sampai kat situ dia sendiri. Ini dia cakap ni. Bila dia sampai situ, dia wajib bertaubat. Dia wajib bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon taubat kepadamu, ya Allah. Kena tak ada ngikut syariatmu, tak solat, malas. Lepas bertaubat tu, tuan-tuan, apa perlu buat? Perlu qada lah yang ditinggalkan tu. Berapa lama dah tinggal? Qada lah. Semampu yang dia boleh lah. Sehingga akhir ayat dia lah. Selagi tak habis, dia sentiasa kena ada lah. Solat fardu kena jalan. Bila dia lepas taubat tu, solat 5 waktu dia wajib jaga. Sebab dah benda tu kefarduan dia mesti masa waktu dia kena solat apa semua. Dan pada masa free dia, dia kena solat lah, dia kena qada lah. Buat catatan tu berapa banyak dia, kalau mampu buat lah. Sebab mampu tinggal kan. Mampu tinggal daripada awal tu, kenapa tak mampu buat? Mampu balik lah, kena mampu lah. Takut nanti kalau dia qada sekalipun tak cukup, macam mana? Contoh. Tapi itu semua Allah Ta'ala punya rahman, sifat rahman Allah Ta'ala lah. Tapi kita buatlah semampu yang boleh, ya. Sekiranya dia enggan, maka wajib dibunuh sebagai melaksanakan hukum wuduk. Kalau orang yang enggan melakukan taubat dia apa semua, dia ada enactment yang boleh menghukum dia dengan hukum bunuh lah. Tak perlu sampai tahap tu lah, tuan-tuan. Kalau kita kan, tak perlu sampai tahap tu. Dalam arti kata lain, hukuman bunuh yang dikenakan dikira sebagai hukum hudud kerana dia dianggap sebagai penderhaka dalam kalangan orang Islam. Jatuh penderhaka sebab tidak menunaikan solat. Jatuh derhaka. Tambahan pula, hukum bagi orang-orang yang meninggalkan perkara difardukan ialah diperanginya. Kita kena perang orang yang tidak melakukan perkara-perkara yang telah disyariatkan. Perang ni bukan kita pergi bawa parang gentak dia, tak. Kita perang ni kita kena pergi jumpa dia, kita kena bagi nasihat pada dia. Kita tarik balik dia. Macam itulah cara dia. Bukannya perang bawa parang. Kau kena semayang. Bukan macam tu, tuan-tuan. Bukan macam tu. Kita kena pergi jumpa dia. Aku ni kawan dengan kau. Aku ni jiran kau. Aku perhati kau ni macam selalu tinggalkan solat. Boleh tak kau solat? Boleh tak solat? Boleh tak? Jom kita pergi surau lah, solat sama-sama. Kan? Lepas tu dia bila dengar kita, dialah, aku pun lama tak solat ni. Dia daripada hati dia lah. Tapi kalau dia yang jenis kepala batu apa semua tu, wallahualam lah. Tapi kebanyakannya kalau kita elok-elok approach, insya-Allah dia akan macam dia rasa rendah diri lah. Yalah, aku pun betul lah kau. Aku malas lah solat. Masa tu kita kita perangi dengan cara memberi nasihat pada dia. Ajak dia. Tak apalah. Mulai hari ni aku pergi surau, jom. Kau ikut aku. Kita solat kat surau lah, senang. Sebab kadang-kadang solat kat rumah ni macam-macam gangguan. Kan? Kita bawa dia. Solat kat surau senang. Kita ikut dia imam tu. Kalau dekat rumah ni kadang-kadang kita tu setan banyak. Gayut. Kita cakap lah kat dia. Jadi kita terkejut saya. Mercut. Raya. Jadi kita bagi nasihat pada dia. Kita ajak dia. Jom. Kita pergi solat kat surau. Senang. Kita ikut je tu imam tu. Nanti tu imam baca je, kita Fatihah, amin je. Kita ikut dia tu imam. Cara dia, tuan-tuan, cara dia melembutkan hati dia untuk pergi surau dulu. Tak apalah, pelan-pelan lah. Janji dia dapat mengerjakan solat balik. Daripada dia jadi meninggalkan solat yang merepek tu, kan? Kita bantu dia lah.
Kita bantu dia. Walau bagaimanapun, kepada orang-orang yang meninggalkan solat tadi, setelah dibunuh dia tetap dianggap sebagai orang Islam. Yang tadi ni, yang meninggalkan solat ni, apa semua ni, kita bagi hukum bunuh kepada dia. Lepas kita bunuh dia, kita akan sempurna dia mengikut cara mengkafankan dia, mandikan dia, apa semua tu, solatkan dia, dan kita jenazah dia kita kebumikan. Sebab apa? Sebab dia kita dah menghukum dia mengikut lunas-lunas Islam. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengakui bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, dan mereka mendirikan solat serta mengeluarkan zakat. Nampak tu? Mendirikan solat. Selepas bersyahadah, dia mendirikan solat. Lepas tu dia mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan yang demikian, maka darah dan harta mereka terpelihara. Melainkan dengan cara yang hak dan dibenarkan oleh Islam, mengikut mereka terserah. Perhitungan mereka terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dijagalah. Bila seseorang tu dia memang seorang yang menjaga solat dia, kita tahu dia macam dia Islam, dia jaga solat, dia jaga hukum zakat apa semua, kita kena jaga dia lah. Kalau ada berlaku sesuatu, kita mesti kena ambil hal tentang tu. Kita tak boleh biar lantak dia, tak boleh. Kalau ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang memang jaga solat apa semua, apabila berlaku kesusahan, kita menjadi kewajipan kita untuk membantu dia. Kata dia kena dia punya harta kena rampas ke apa, kita kena pergi bantu dia. Kenapa ni? Kita kena tolong settlekan. Sebab dia orang yang menjaga solat, orang yang memang kita tahu dia seorang Islam yang baik. Kita kena menjadi tanggungjawab kita untuk membantu dia, ya. Ada apa-apa hal. Hadis ini menunjukkan bahawa orang-orang yang mengucapkan dua kalimah syahadat tetap akan diperangi sekiranya dia tidak mendirikan solat. Tapi kalau dia tidak mendirikan solat, kita mesti perangi dia. Perangi ni bukan tu yang saya kata tadi, bukannya kita dengan parang, dengan meriam, dengan senapan. Tak, bukan macam itu. Kita berhadapan dengan dia. Kita kena pergi bercakap dengan dia. Tetap diperangi sekiranya dia tidak mendirikan solat, tetapi dia tidak dihukum kafir. Sebab tu yang saya cakap ni, dia hukum kafir ni apabila dia tolak solat tu. Mana ada solat-solat? Tak payah solat lah. Aku tak solat pun. Tengok. Kaya je. Aku mana ada solat? Sebab tu solat ni tak perlu solat. Dia menolak. Bila sampai menolak macam tu, baru kena, dia sudah jatuh kafir ataupun murtad. Tapi kalau selagi dia kata, saya malas, dia tahu. Dia kata kefarduan solat tu memang difardukan, dia tahu. Tapi dia malas. Dia ada masalah, dia malas kan. Jadi kita tak boleh hukum dia kafir sebab dia masih mengatakan solat itu wajib. Ya. Selain daripada itu, Ubadah bin Al-Samit berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ni Abdullah bin Samit ni, dia dengar Nabi bersabda, solat 5 waktu telah diwajibkan oleh Allah ke atas hambanya. Barang siapa yang menunaikannya, maka dia tidak mensia-siakan sesuatu pun daripada kewajipan tersebut lantaran memandang ringan terhadapnya, maka dia memiliki perjanjian di sisi Allah. Memiliki perjanjian di sisi Allah bahawa dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan sesiapa yang tidak menunaikannya, maka dia tidak ada dapat perjanjian di sisi Allah. Sekiranya Allah menghendaki, dia akan mengazabkannya, dan jika dikehendaki, dia juga akan masuk ke syurga. Orang-orang yang ni, walaupun dia kata dia tahu kewajipan tu, perjanjian dengan Allah tu, dia faham. Dia kata memang kalau aku melakukan solat ni apa semua, memang aku akan dimasukkan ke syurga. Dan kalau aku meninggalkannya, aku memang di sisi Allah tu, sama ada Allah menghendaki aku nak mengazab aku ataupun nak memasukkan aku ke dalam neraka. Dia faham benda tu. Jadi dia faham macam tu, okey lah, tak apalah. Nanti dia pandai-pandai dia sampai satu tahap tu yang saya cakap tu, sampai satu tahap dia akan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab dia masih lagi beriktikad bahawa solat itu merupakan kewajipan kepada dia. Cuma disebabkan kemalasan dia,
dia tak melakukan solat. Itu dia, ya. Hadis ini menunjukkan bahawa orang-orang yang meninggalkan sembahyang itu tidak dihukum kafir, kerana sekiranya dihukum kafir, dia tidak termasuk dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia memang dia tak ada deny, dia tidak menolak. Syariat tu dia tak tolak. Dia kata ada solat, ya, aku tahu. Kalau melakukan solat aku yang baik akan masuk syurga. Dia tahu dia hukum dia tu. Jadi dia bukan orang yang dihukum kafir. Dia makna dia atas diri dia sendiri. Malas. Banyaknya malas, tuan-tuan. Bermalas-malasan. Malas-malasan ni dia kalau terlampau teruk sangat malas-malasan, dia jadi dua. Satu jadi munafik. Munafik lah. Bila ada orang dia solat, tak ada orang dia tak solat. Solat pun main-main dia. Nak bagi orang nampak dia solat, padahal dia tak solat. Dia tunggu terbalik tak sebab apa. Dia cuma nak tunjukkan dia melakukan ritual tu je. Bahaya tu, tuan. Sebenarnya pun bahaya juga. Sekiranya dia kendaki, dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Itu Allah Ta'ala punya urusan lah. Kita mungkin dengan sifat rahim dia, kalau dia nak masukkan hamba Allah tu ke dalam syurga, dia masukkan lah. Itu Allah Ta'ala punya hak. Kita tak boleh pertikaikan lah. Sebab tu dia pengarang saja tulis benda ni lah, untuk menunjukkan kepada kita kan, kekuasaan Allah tu melebihi apa-apa yang berlaku lah. Hal ini kerana orang-orang kafir tidak akan sekali-kali dimasukkan ke syurga. Orang yang kufar memanglah kufar, tak ada syahadah, tak ada mengesakan Allah, dan tidak ada mengiktiraf Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh dia. Tak ada syahadah. Memanglah problem lah. Tak ada syahadah, kufar lah. Oleh kerana itu, hadis ini adalah berkenaan dengan orang yang meninggalkan solat sahaja. Orang yang silakan solat kerana malas. Malas ni, tuan-tuan, malas ni penyakit yang bahaya. Malas ni bukan saja bahaya kepada dalam solat, dalam kehidupan sehari-hari pun problem malas ni. Kalau malas bekerja, macam mana? Ada duit ke kalau malas bekerja? Ada makan ke? Sama je juga dengan solat. Kalau bermalas-malas solat, ada ke dapat pahala? Jadi pahala yang nak bawa bekalan kita ke hari akhirat tu ada ke? Cukup ke? Persoalan dia cukup ke? Kalau dah bermalas-malas solat ni, bercukup ke kita punya bekal nak pergi jauh kiamah esok? Dekat mizan besok, dekat timbangan esok, adakah kita akan ditimbang berat kepada mengarah ke syurga? Kalau kita bermalas-malasan dalam solat, adakah dia akan berat pergi ke syurga? Kita punya bermalas-malasan tu tak. Dia akan berat ke kiri, ke neraka nanti. Jaga. Ini bukan main-mainnya hal, ya. Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan daripada Jabir bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sempadan seseorang itu dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan solat. Kafir dengan syirik ini, dia punya sempadan dia apa? Meninggalkan solat. Tinggalkan solat tu rapat je dengan sempadan tu. Standby lah untuk jatuh ke sana. Meninggalkan solat. Sebab tu tak boleh tinggalkan solat. Jauh daripada sempadan tu. Jauh daripada sempadan syirik dan kafir kerana meninggalkan solat. Bila kita tak tinggalkan solat, kita jauh daripada sempadan tu. Tapi bila kita meninggalkan, kita akan rapat dan nak jatuh dalam grup tu. Jaga. Tu Nabi cakap tu. Jangan tinggalkan solat. Jangan tinggalkan solat. Itu yang saya cakap daripada awal tadi tu. Kita bersolat, kalau tak nak malas, pergi solat berjemaah. Kalau kita solat jemaah, kita akan ikut imam. Maksudnya kita solat bukan bermalas-malas. Kita ikut solat macam mana imam solat. Imam solat mesti okey. Mana ada imam solat tak okey? Kebanyakan mesti okey lah. Sebab tu dia dilantik jadi imam. Sebab dia punya bacaan bagus. Dia pun orang yang baik, orang ada ilmu. Jadi kita duduk di belakang dia. Senang je ikut. Dia baca Fatihah sampai waladdallin, kita aminkan. Dia baca surah, kita baca Fatihah pula dalam sambil perlahan-lahan kita.
Dia rokok, kita rokok. Dia iktidal, kita iktidal. Dia sujud, kita sujud. Di antara sujud, kita di antara sujud. Kan tak bermalas-malas tu. Sebab kita ngikut dia. Kalau kita solat sendiri, mesti mau ingat. Orang yang bermalas-malas ni, sampai dia tak buat solat lah. Sampai dia tak solat lah. Kalau dia solat, dia laju solat dia. Nak cepat habis. Malas dia nak solat lama-lama kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat laju bacaan dia. Jadi kesempurnaan solat tu kurang. Kesempurnaan solat tu kurang. Kalau dia berjamaah, kesempurnaan solat tu cantik. Mengikut standard. Standard yang disyorkan oleh Nabi SAW. Yalah, semua orang tok imam semua dia belajar benda-benda tu semua. Bacaannya yang baik. Dia punya dia tak ada cepat. Tak dia cepat macam mematuk-matuk kan. Kalau kita seorang-seorang macam mematuk-matuk tu, macam ayam makan dedak tu. Cepat. Kalau dengan tak imam tak. Kita ngikut dia. Itu saya syorkan lah. Kalau pasal mereka yang bermalas-malas solat ni, pergi solat dekat surau masjid. Ikut je imam tu. InsyaAllah kita akan jadi solat kita tu bukan solat orang yang malas. Bukan solat orang yang malas. Dan kita juga mendapat apa? Mendapat 27 ganjaran. Kalau kita semayang dekat rumah seorang-seorang ni, dah lah semayang bermalas-malasan. Dapat satu ganjaran sahaja. Ingat tu tuan-tuan, ingat tu. Ingat balik betul-betul. Muhasabah diri. Sebab tu pergilah berjemaah lah. Kalau yang mana lelaki tu pergi berjemaah. Kalau dapat 5 waktu tu memang cantik lah. Terbaik lah. Kalau tak dapat 5 waktu, sekurang-kurangnya 3 waktu. Subuh, maghrib, isyak. Sebab Zuhur dengan Asar ni kadang-kadang kita di tempat kerja. Tapi tempat kerja sekarang pun saya tengok bagus. Ada surau. Buatlah jemaah dengan kawan-kawan dekat tempat kerja tu. Ada surau, musola apa semua tu. Cuba tuan-tuan cuba. Azam untuk berjamaah. Ugi solat seorang ni ugi. Hadis ini ditunjukkan kepada orang yang meninggalkan solat dalam keadaan mengingkari kewajipannya dan ia mempersendakan dan meremeh-remehkan kedudukannya. Justeru kita dirikanlah solat fardu dan khusyukkanlah dalam mengerjakan dia. Jadi bila kita buat solat tu, nak bagi khusyuk, kita kena dengan imam lah. Kita dengar ya imam tu baca. Khusyuk lah. Kalau kita sendiri solat seorang-seorang ni, laju je nak cepat habis. Nak khusyuk macam mana? Nak cepat habis je. Dalam kepala otak nak cepat nak pergi salam je. Tapi kalau dengan tok imam, kita dengar tok imam baca, kita ngikut dalam hati kan. Pak imam baca bagus. Kita diam je sampai waladdallin. Kita pun amin. Berjamaah kita sebut amin tu. Kan? Lepas tu kita pun baca surah Fatihah dalam hati kita, dalam bacaan sampai kita dengar ni kan. Baca perlahan. Lepas tu bila tok imam Allahu Akbar rukuk kan, kita pun rukuk. Kan okey tu. Kita punya solat dipandu oleh imam. Tak adalah kalang kabut. Alhamdulillah selesai. Selesai kitab kecil ni. Ya, mudah-mudahan itulah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita menjaga solat kita. Solat ni adalah tiang agama. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan solat tanpa diqada. Jangan sekali-kali tinggal solat lepas tu tiba-tiba tak qada pun. Jangan. Sebab apabila kita tinggal solat tu lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, Allahu Akbar. Teruk sangat tuan-tuan. Kalau 10 tahun tuan-tuan 5 waktu satu hari. Kalilah 365 kali 5 waktu kali dengan 10 tahun. Allahu Akbar. Nak kena qada. Kena qada. Kalau tuan-tuan dah bertaubat kepada Allah, tuan-tuan kena qada lah benda-benda tu. Kena qada lah. Tunjukkan diri kepada Allah Ta'ala yang tuan-tuan betul-betul bertaubat. Siap qada balik apa yang kita tinggalkan tu. Sebab kita berhutang dengan Allah Ta'ala. Ya? Sebab tu lebih baik jangan tinggalkan
Kalau worst case scenario, okay, worst case scenario ya tuan-tuan, kadang-kadang kita ni manusia ya, kadang-kadang kita lupa. Tiba-tiba kita buat kerja dengan lekanya, tiba-tiba waktu dah habis. Allahu Akbar, aku tak solat lagi lah. Aku tak solat lagi, dah masuk waktu asar. Aku zuhur aku tak buat lagi. Tak apalah. Bila asar dah, kita solat asar, selepas solat asar tu, qada lah balik yang zuhur tadi tu. Terus buat, jangan ditangguh-tangguhkan lagi. Jangan ditangguhkan lagi. Submit kita punya qada tu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan menilai. Allah Ta'ala akan nilai. Lepas tu, dalam masa yang sama, kita sematkan di dalam hati. Janganlah aku terlupa lagi. Janganlah aku terlupa lagi. Allah Ta'ala akan bantu ingatkan kita. Lepas tu nanti Allah Ta'ala akan ingatkan kita. Mat, kau ni sibuknya kerja. Sekarang ni dah masuk waktu zuhur. Dah masuk waktu zuhur. Kita pun berhenti. Sebab daripada tadilah. Kita dalam hati kita, bila kita lakukan qada solat kita tu, kita minta pertolongan Allah. Ya Allah Tuhanku, aku solat qada ni, aku tertinggal. Jadi bantulah aku untuk jangan aku lupa lagi next time. Jadi next time bila dah Allah Ta'ala ingatkan kita waktu semayang dah masuk, jangan tak semayang pula. Ni dah masuk zuhur ni. Tak apalah, sekejap lah. Jangan. Allah Ta'ala dah ingatkan tu, terus solat. Terus solat, insya-Allah. Solat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan jaga solat ni, Allah Ta'ala pun mudahkan kehidupan tuan-tuan. Aktiviti tuan-tuan sehari-harian tu Allah Ta'ala mudahkan. Ya? Okey, dah 7.30 dah. Jadi saya ada urusan lain lah nak buat hari ni. Dan juga ada satu walimah sahabat saya. Jadi nanti dalam pukul 11 nanti saya kena pergilah. Jadi mudah-mudahan perkongsian santai pagi subuh ni memberi sedikit manfaat kepada diri saya dan juga tuan-tuan yang bersama-sama dengan saya daripada awal tadi. Terima kasih, jazakallah khair kerana duduk bersama-sama saya lah, teman saya. Tak apalah, saya tak kisah pun berapa orang, tak ada orang pun saya akan baca, saya akan kongsi. Kalau tambah saya ada, saya berterima kasihlah kepada sahabat-sahabat yang sudi bersama-sama saya. Jadi kepada sahabat-sahabat yang belum follow saya tu, bolehlah follow. Kalau masih pelas tu, tekan dia, jadikan dia kapal terbang kertas. Sebenarnya saya malas nak iklan sangat benda-benda ni, saya tak kisah pun. Ada orang, kalau orang rasa yang saya buat ni dia memberi manfaat, nak ikut pun okey, tak nak ikut pun okey. Saya tak ada masalah bagi saya pun. Dia cakap apa, saya buat ni sekalian kerana lillahi ta'ala saja. Jadi samalah juga dengan like tu. Tuan-tuan kalau tengok saya baca ni, kongsi ni, tuan-tuan nak tap skrin pun boleh, tuan-tuan tak nak tap skrin pun boleh. Tak ada masalah, tak ada masalah. Ya tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini memberi sedikit manfaat lah, sedikit lah, tak banyak, sikit lah. Sekurang-kurangnya tuan-tuan ada terjuit hati tuan-tuan tu macam mana tuan-tuan nak mengawal diri tuan-tuan agar solat tuan-tuan tu tuan-tuan jaga solat. Penting tu ya, solat ni adalah tiang agama, ingat tu. Apa-apa hal pun solat jangan tinggal. Lepas tu kita cuba improvekan kita punya solat tu. Cuba improvekan. Kalau selalunya kita solat sendirian, kita cuba improvekan. Cuba improvekan. Berhijrah, pergi jadi solat berjamaah. Cuba improvekan kita punya. Kita mesti kena nak improve. Hidupan kita setiap tahun, contohnya gaji kita pun kita nak naik kan. Setiap tahun nak naik. Mula-mula katalah gaji permulaan kita 2,000. Tahun depan mesti kita nak naik 5% sekurang-kurangnya. 2,100 contoh, saya bagi contoh. Sama dengan solat tuan-tuan. Takkan nak sama je solat kita, nak solat sorang-sorang je, nak satu ganjaran je. Improve. Tahun depan 2020 aku nak azam 2024 aku akan istiqamah dalam solat berjamaah di surau masjid. Start daripada sekarang lah. Sekarang dah kena training dah. Dia bukan terus-terus buat tu terus okey, sebab dia nanti akan ada obstacle dia. Macam-macam lah obstacle dia. Jadi sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan dah start daripada sekarang ni, bulan 11 ni start pergi surau masjid, insya-Allah bila sampai 2024 Januari dah jadi istiqamah. Tuan-tuan dah dapat obstacle tu, halangan-halangan yang berlaku dalam pada masa percubaan tu, tuan-tuan dah dapat rectify kan. Tuan-tuan dah dapat apa dia punya nak mengatasinya. Jadi bila masuk 2024 dia terus je. Satu hari bulan terus je.
5 waktu berjamaah. Alhamdulillah. Ya. Okey, begitulah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini memberi pandangan kepada tuan-tuan, dan juga kalau dapat boleh kongsi dengan kawan-kawan, ya. Boleh kongsi dengan kawan, tak ada masalah, ya. Dan kita tutup majlis kita ni dengan tasbih kifarah dan surah Wa'as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bercuti, ya, dan berharap